Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi. So hari ini kita masuk bab kedua. Itu bab yang dia ada dua bab yang masuk final. Satu syntax analyzer bab kedua dan satu lagi bab ketiga semantic analyzer. So hari ini kita akan tengok syntax analyzer. Yang bab pertama lexical analysis ataupun lexical analyzer tu kita dah cover dalam test yang midterm hari tu. So dah tak masuk dah yang tu. Untuk syntax analyzer ni ada beberapa topik yang perlu kita faham. Yang pertama context free grammar, CFG. Saya punya screen ni boleh tengok Okey, so yang pertama context free grammar, CFG. Okay, CFG. CFG nama ringkas dia ataupun dia sama je context free grammar dengan bakus noun form ni ataupun BNF dia sama je. Dia referring to the same term. Okay, kita akan tengok apa itu context free grammar. Ini basically kalau dalam regular expression tu, kalau dalam chapter 1 tu, lexical analysis, yang ni basically macam regular expression lah. Regular expression. Okay, untuk syntax analyzer kita tak guna regular expression, kita guna CFG. Untuk syntax analyzer, kita nak analisis syntax. Tak analisis grammar bagi sesuatu language. Okay. RE untuk kita detect token, yang ni untuk detect token, kita nak classify token. Token ni lebih kepada kita guna untuk CFG Okay, CFG untuk detect grammar. Ni untuk kita define grammar. Right. And then kita akan tengok juga daripada regular expression. Daripada regular expression sebenarnya regular expression kalau yang dah lupa. Contoh regular expression, contoh kita ada A star or B. Yang ni contoh regular expression lah. Okay. So kita boleh convert regular expression kepada context free grammar. Kita akan tengok hari ni juga. And then kita akan tengok juga dari segi macam mana kita nak baca ataupun nak guna BNF untuk kita check grammar betul atau tidak satu language. Itu syntax pass-tree lah. So kita akan guna syntax pass-tree ni. Ni saya dah share dalam video minggu lepas. So mungkin siapa yang dah tengok tu okay, boleh recall balik lah syntax pass-tree tu. And then dia ada dua cara untuk kita validate sesuatu language tu in the correct grammar or not, menggunakan yang keempat ni, sama ada bottom up parsing dan juga top down parsing. Ada dua cara. So basically itulah yang akan kita cover pada hari ini. Kita tengok yang pertama CFG. Okay, kita tengok nota sikit. Nota dulu. Okay, nota. Okay. Ini stage yang kedua adalah compiler, syntax analysis ni ataupun dipanggil parser. So ini adalah pass-tree ya. Ini adalah pass-tree. Syntax analyzer, okey. Ni ayat-ayat ni teori je, nanti kita lebih kepada praktikal je. Macam mana nak guna juga. Apa beza top down atau beza bottom up, nanti kita akan tunjuk. Okey, contoh-contoh syntax error yang kita boleh detect menggunakan CFG ni, tertinggal semicolon ataupun tertinggal bracket
Okay. Ataupun variable yang kita tak declare. Right. Okay, context free grammar. Sebelum tu kita kena tahu apa itu context free grammar. Dia sama juga dengan ya Bacchus Now Form ni, BNF, dia sama je. Ini dia sama. Tapi dalam modern punya compiler kita dah namakan kepada context free grammar lah, CFG. Okay, Bacchus Now Form ni, Bacchus ni nama orang, Bacchus Now ni nama orang. Okay, so dalam konteks free grammar dia ada beberapa specification ataupun term yang kita kena tahu. Okay, ni ya. Dalam konteks free grammar dia ada T, dia ada N, dia ada P, dan dia ada S. Okay, T tu dia adalah set of terminal. Okay. N tu non-terminal. P tu adalah production. Production tu yang ada tanda ni lah. Ada apa ni? Arrow. And then dia ada starting non-terminal. Ada S. Macam kalau regular expression kita buat diagram dia tu, dia pun ada S, starting dia punya state. Right. So dia ada ni lah. So kita tengok contoh contoh CFG. Ni contoh-contoh CFG maksudnya macam kalau sebelum ni contoh-contoh regular expression. Regular expression untuk kita detect token, ini untuk kita define grammar. So menggunakan context free grammar CFG, ini contoh dia. So kita tengok yang ni, yang depan ni, kalau semua yang kat depan ni kita panggil dia sebagai non-terminal. Okay, non-terminal. Yang belakang ni kita boleh consider dia sebagai terminal. Okay, yang ni terminal. Yang ni adalah production, yang ada tanda-tanda ni adalah production. Okay. Ini kalau tulis satu-satu, kita boleh tulis dia macam ni, E, production of E campur T, so itu yang ni. Ataupun, atau ni atau, tanda simbol atau. T atau T, E tolak T atau yang ni, ataupun yang ni. Sebab tu dia buat, ni adalah short form lah. Okay. Yang tiga ni, kita convert kepada short form yang ini. Okay. Itu short form dia. So macam mana nak baca? Kalau kita baca ni, E, grammar bagi E, dia mesti E tambah T. Lepas tu kita kena tahu, E ni apa? E boleh jadi T. Okay, T ni apa? T boleh jadi F. F tu boleh jadi apa? F tu boleh jadi number. F pun boleh jadi ID. Okay, so kalau kita nak buat compiler, kita kena ada grammar kita. So macam mana kita nak define grammar? Dalam bentuk CFG ni. Okay. Basically, nanti kita akan buat compiler kita sendiri. So kita akan deal dengan CFG yang orang dah buat lah. Kita tak akan buat sendiri lah. Buat sendiri pun boleh. Tapi untuk subjek ni kita guna yang dah ada. Okay, non-terminus ni, ETF ni semua non-terminus. Start simbol dia maksudnya dia start di sini. Ni start dia. Ni mesti start. Dia mesti ada start. Daripada non-terminal ni ada satu non-terminal yang dipanggil sebagai start dia. Dalam kes ni E lah. Okay. Terminal ni yang berbentuk simbol lah. Okay. Iaitu tanda ni, tanda campur, tanda tolak, bahagi, NAM, ID ni semua terminal. Okay, maksudnya dah tak boleh pecah dah. Okay, macam kalau kita tengok E, dia boleh pecah lagi. E campur T. E ni apa? Boleh pecah lagi. T ni apa? Boleh pecah lagi. T kali F. Tapi kalau number ni tak boleh pecah dah. Dia adalah token. Ataupun token ni kita dah detect dekat sebelum ni, fasa sebelum ni adalah logical indices lah. Okay, ni term-term dia. Kalau sebut non-terminal, kalau dia suruh list out all the non-terminals, ni lah ETF lah. List out the terminals yang tak boleh nak pecah dah ni. So campur kali bahagi number ID. Kalau dia kata language of this grammar, so contoh-contoh ayat ataupun yang ayat yang mix grammar ni lah. Contohnya macam ni lah. Contohnya kita ada X campur 2 kali Y. So yang ni dalam fasa pertama dia akan convert kepada token. X akan jadi ID. 2 ni akan jadi number. Kali Y ni, Y lah ID. So dia akan jadi bentuk macam ni.
So ini baru kita boleh check dengan grammar dia. Adakah ini in the correct grammar? Ini kita akan check dalam guna pass tree lah. Right. Okay, jangan bimbang lagi. Sekarang ni just nak beritahu apa itu context free grammar. Kalau nampak macam ni, ini adalah context free grammar tu je. Right. Okay, so context free grammar, apa beza context free grammar dengan regular expression? Basically, semua regular expression kita boleh wakilkan menggunakan context free grammar. Okay, semua regular expression ni kita boleh tulis dalam bentuk context free grammar. Tapi semua context free grammar tak boleh ditulis oleh regular expression. Okay. Ni contoh regular expression A or B star kemudian ABB. Ni regular expression Yang ni adalah regular expression. Dalam CFG kita boleh tulis dalam bentuk macam ni A kosong adalah A kosong atau B A kosong A1. Ini B, ini A2 dan ni dia ada null terminal. So ini CFG yang ni CFG, ini regular expression. So maksudnya daripada regular expression kita boleh convert kepada CFG. Tapi dalam CFG tak boleh simply nak convert kepada regular expression. Right. Ini beza yang kedua, context free grammar kita boleh buat untuk count. Untuk regular expression kita tak boleh buat untuk count. Count tu maksudnya contohnya bracket lah. Kalau ada dua open bracket, kita mesti ada dua tutup bracket. Dalam context free grammar kita boleh define benda tu. Tapi dalam regular expression kita tak boleh define benda tu. Okay. Alright. Alright, ni dah masuk yang kedua, topik yang kedua iaitu regular expression to CFG. Kita nak convert regular expression kepada CFG. Yang ni masuk exam lah. So kena faham lah. Okay. So basically nota dia akan bagi dalam exam, dia akan bagi ni, kena faham lah cara nak baca dia. So tak boleh ingat step dia. So regular expression RE kepada CFG. So every construct can be described by regular expression. Okay, ini dikata regular expression kita boleh tulis dalam bentuk CFG, tapi dalam CFG tak boleh tulis dalam regular expression. Okay, so macam mana nak tukar regular expression kepada CFG? Ini step dia ada 4 step. Okay, step pertama, for each state I of NFA create null terminal AI. Okay, so step pertama. Step kedua, if state I has a transition to state J, ada input A, maka kita buat AI A kepada AJ. Jika state I go to state J on input epsilon, kita akan buat macam ni je lah, kosong ya. Okay, jika dia adalah accepted state, maka kita akan buat AI tu adalah null ya, ataupun epsilon. Okay, if I is the start state, make AI the B start symbol of the grammar. Okay, tengok macam mana nak baca ataupun nak buat ni. Tak ada sini, kita contoh dalam latihan kita tengok dalam latihan. Regular expression kepada kita buat satu contoh. Okay, so ini saya dah explain. Ini convert regular expression to CFG. So kita gambar yang ni ya. Kita gambar yang ni. Convert regular expression kepada CFG. Katakan kita ada A atau B. Ini regular expression star followed by A
D. So macam mana nak convert kepada context free grammar? Right. Okay, kalau kita baca nota tadi tu, dia kata dia mesti daripada NFA diagram. So basically kita kena lukis dulu NFA diagram. NFA diagram tu dia ada formula dia. Kalau A or B, kita akan buat A, B. Okay, kita bulat dia, bulat ni. Okay, A or B, so dia ada satu lagi sini. So yang ni kena ingat lah. Okay, cara nak lukis ni kena ingat. Okay, ni A or B. So ni start dia, ni start dia. Start. And then star. So macam mana nak buat star? Kita tambah satu lagi. Kita tambah dua. Kita tambah dua bulat. Okay. Kita tambah dua bulat. So yang ni kita buat ke bawah satu. Ni epsilon. Ni epsilon lah. Epsilon simbol. Okay, yang ni ke bawah. Dan yang ni kita tambah satu lagi. Tu untuk lukis star. Okay. Tu ada markah untuk kita lukis ni. So siapa yang guna tools tak ikut kita punya formula, mungkin markah dia tak sama lah. Okay, so untuk lukis AB ni dapat dua markah. Untuk lukis yang star ni, kita tambah dua ni, and then buat yang ni, and then buat yang ni pula. Itu another 2 marks. So ni dah 4 markah lah. Kemudian AB, kita tambah A sini. And then ada satu lagi B. So ini make sure 2 sebab dia adalah accepting state. Okay, so ini jadi start state lah. Right. So step yang seterusnya kita numberkan dia ataupun kita bagi state ni, kita bagi nama. Okay, kita tekan ni A1, ni A2, ini A3, kecil saya tinggalkan A tapi ni angkatkan A lah. 3, ini 4, ni A4, ni A5, ni A6, ni A7, ni A8, ni A9, ni A10. Okay, step pertama lukis NFA diagram. Okay, step yang kedua. Step yang kedua, kalau kita baca dalam nota tu. Okay, for each state, step pertama for each state of NFA. NFA kita dah buat, kita lukis tadi. Setiap state I tu, kita create non-terminal. Apa itu non-terminal? Non-terminal tu yang depan tu lah. Itu maksudnya dalam kes ni. Okay, non-terminal. Maksudnya create lah A1, A2, ni non-terminal. A3, A4, A5, A6, sama sini ya, A7. Kalau nak tanya, boleh tanya kat chatting tu, tak apa, saya boleh tengok di sebelah dia. A8, A9, dan ada last kali A10. Right. Ini step pertama, senang ya kan? Datang daripada mana A1 ni? Daripada bulat-bulat ni. Yang bulat-bulat semua ni. Yang bulat yang ni. Yang bulat yang ni. Yang bulat yang ni. Bulat yang ni. Yang kita letak nama tu, tulis je lah. A1 sampai dia ada sampai A10 kan. Dia sampailah A10. Ni step pertama iaitu create non-terminal. Ni adalah non-terminals. Okay. Semua ni adalah non-terminals.
Okay, step yang kedua. Yang kedua, if state I has a transition to state J, yang ada transition yang bukan epsilon, yang ada transition, kita buat je lah. Tambah je buat AI kepada transition tu kepada state yang dia pergi tu. Alright. Tengok mana yang ada simbol, iaitu yang ada simbol. Yang ni epsilon yang ni epsilon, yang ni epsilon. Yang ada simbol ialah A3, dia ada A dan dia akan pergi kepada A4. A3 dia ada A and then dia akan pergi kepada A4. Okay. Mana lagi? Yang A5 pun ada. A5 dia ada simbol B akan bawa kepada A6. A6. Ada lagi A8. A8 dia ada simbol A yang akan bawa kepada A9. Kemudian A9 menggunakan simbol B pergi kepada 10. A9 ni ada simbol B akan pergi kepada A10. Settle. Itu step yang kedua. Step yang ketiga. Belum lagi. Step yang kedua lagi. If state I go to state J on input epsilon. Okay. Yang mana ada input epsilon, kita just buat macam ni saja. Tak perlu tulis epsilon depan ni lah. Basically kalau nak tulis pun tak ada masalah je. Alright. Okay. Mana-mana yang epsilon mana-mana yang epsilon. A1 ada epsilon. Pergi kepada A2. So A1 epsilon, kita just tulis je A2. Tak perlu tulis epsilon tu lah. A2 pergi kepada A3. Kemudian A2 pergi kepada A3. Okay. A2 ada dua epsilon Satu dia pergi kepada A3, satu dia pergi kepada A5. Jadi kita buat satu lagi atau A5. Okay. Mana lagi epsilon? 4 pergi kepada 7. 4 A7. A7 ni bukan simbol lah. A7 ni adalah 6 terminal. A7 dan A6 pergi kepada A7. Okay. Pun A7 juga. 7 pergi kepada 8. Ni 7 pergi kepada A8. Okay. Siap. Hampir siap Okay, step yang ketiga, jika dia adalah accepting state, maka kita buat ini epsilon. Accepting state sahaja, kita buat yang state tu adalah epsilon. Mana accepting state kita? Accepting state kita adalah A10, maka yang ni kita buat epsilon. Okay, so last step adalah if the start state make, ni the start simbol lah. Okay, so the start state ni adalah yang ni lah. Ini adalah start state. Sini nak buat start state. Ikutlah. Menandakan ini adalah start state lah. Okay, ini adalah start state. Tersiap lah. So, ini adalah CFG kita. Ini semua adalah CFG. Bagi so, ini regular expression. So, ini adalah CFG. Boleh faham? So, inilah jawapan Senang kan? Okay, daripada regular expression, pergi kepada CFG. Tapi, nak dapat ini, you kena make sure yang you punya NFA ni betul. Okay, kena make sure ini semua betul lah. Okay, diagram tu betul. Right. Ada soalan? Alright. Okay, nombor 2 dah siap. Convert regular expression to context free grammar dah siap. Seterusnya adalah syntax dan parse tree. Okay, saya ulang sekali lagi yang saya tunjuk tadi tu. Regular expression to CFG.
akan masuk final. Markah dia 20 markah. Right. Seterusnya syntax and pass tree. Okay, syntax and pass tree. Sekejap saya rehat sekejap. Okay, bila tengok skrin putih ni jadi sakit mata. Dia nak tanya sebelum tu? Okay, syntax and pass tree. Proceed Okay, katakan ini regular expression kita. Regular expression pula. Ini adalah context free grammar kita, CFG kita. And then macam mana kita nak lukis dalam bentuk syntax tree ya. Yang ni dia derivation, ni tak apa saya nak skip ada sempat ni ya. Okay. Kita nak dapatkan yang ni, katakan ni adalah language dia. Macam mana nak lukis lah? So kita kena start dengan start non-terminal. Start non-terminal dia adalah yang atas ni. E negatif E ya. So mesti start dengan yang tu. Sebab tu adalah starting bagi non-terminal. So kita start dengan ni E dash E. So kita akan buat E ni ke atas. Dia punya anak panah ni kita buat dalam bentuk macam ni. Sebab dia ada dua iaitu tolak satu E satu. Jadi tolak satu E satu. Step yang kedua, kita akan pecahkan yang mana boleh dipecahkan. Yang ni tak boleh pecah dah ni. Titik ni tak, dash ni tak boleh nak pecah dah. So kita akan dipanggil pass ataupun kita akan huraikan yang E ni. Sebab E ni boleh pecah lagi. E kita nak ambil yang mana? Boleh ambil antara yang ni boleh ambil, yang ni pun boleh ambil, yang ni pun boleh ambil. Tapi kena pilih lah. Kita kena tengok pattern dia. Pattern yang ni dia ada kurungan dulu. Okay. Dash ni dah betul. Tapi yang seterusnya dia mesti ada kurungan. So E yang mana kena ada kurungan, so kita akan ambil yang ni. So ni ada 3. So E ni kita pecah 3. 1, 2, 3. Iaitu bracket. Tu ada E ni. Lepas tu bracket balik. Tutup bracket. Okay. And then kita pass lagi ataupun kita huraikan lagi E. E ni masih belum terminal. So kita boleh huraikan lagi. Nak ambil yang mana satu. Boleh ambil atas ni. Boleh ambil yang ni. Boleh ambil yang ni. Boleh ambil mana satu. Tapi kita nak check yang ni. Yang ni dia adalah ID plus ID. Maksudnya kita akan cari yang ada E campur E. Kalau ambil yang kali ni memang tak akan dapat dah yang ni. So kita ambil E campur E. So yang ni kita derive lagi. Atau kita pass lagi. Huraikan dia. E ni pecah kepada 3 sebab ada E. Kita ambil yang ni. E campur E. 1, 2, 3. E campur E. So E yang ni kita boleh derive lagi ataupun kita boleh pass lagi. E sebagai apa? Sebagai ID. Kita boleh ambil ID lah sebab ni dah campur. Kalau kita tengok tolak kurungan. Kemudian apa-apa kat sini kemudian dah campur lah. Di sini dia nak ID. So adakah E boleh kita pass kepada ID? So boleh kita ambil syntax yang ni. So E yang ni kita jadikan dia sebagai ID. Okay. Kemudian E yang kedua ni kita pun ambil E sebagai ID. So kalau kita pass benda ni. Okay. So kita akan dapat input yang ni. Maksudnya input yang ni memenuhi grammar bagi CFG yang ni. Sebab apa? Sebab kita boleh lukis dalam bentuk pass tree. So ini adalah pass tree ya. Kalau kita boleh lukis dalam bentuk pass tree, maksudnya dia adalah incorrect grammar. Tapi katakan kita buat katakan dash ID bagi ataupun bahagi ya. Katakan ni bahagi ya, ni bahagi ID. Bila kita nak lukis ni dia tidak ada yang bahagi ni, maka kita boleh kata ini adalah incorrect grammar ataupun syntax error lah.
Okay? Sebab grammar kita tak ada simbol yang bahagi ni. Macam mana kita nak tahu dia adalah syntax error ataupun tidak memenuhi grammar CFG ni? Bila kita nak lukis pastry, kita tak boleh lukis. Okay? Dalam exam, dia akan bagi macam ni. And then dia suruh kita buat pastry. Buktikan ini tidak ada syntax error ataupun buktikan ini adalah correct grammar. So, macam mana nak buktikan? Kena berjaya lukis pastry. Okay, kalau kita tengok ini ini kita bermula daripada atas, lepas tu kita cari sampai ke bawah kan, dapatkan simbol dia. So ini sebenarnya dinamakan top down lah, top down passing. Top down passing. Daripada atas ke bawah kita passingkan ataupun kita huraikan. Dia nak tanya? Boleh tengok lagi ada banyak contoh gini. Saya nak tanya, yang cabang tu max dia 3 je ke boleh 4 lagi cabang dia? Cabang yang mana tu? Cabang dekat level yang kedua tu, yang E ada E yang ada bracket tu. Kalau contoh dia punya apa benda, dia punya E tambah lagi, dalam bracket E tambah E lagi. Maknanya kita kena cabang untuk tree tu boleh lebih dari 3 ke? Boleh. Boleh. Okay, kita buat contoh lah ya. Okay. Kita tengok dia buat input lah, input besar banyak sikit. Okay, so katakan soalan dia, dia mesti bermula, mesti ke tak mesti Tekan dia ada ID campur ID kali ID. And then dia sudah berdasarkan string ni ataupun language ni, dia tanya adakah dia memenuhi grammar yang ni. Okay, so kita boleh start dengan E yang ni, tapi yang E yang ni of course tak akan berjaya sebab dia ada negatif depan dia. So kita start yang kedua kan, kita start yang kedua sebab kita kena tengok ini ada bracket, ini pun ada bracket. So ini kita start dengan E pecah kepada yang ada bracket, E ini yang tutup bracket. Mana kita ambil ni, kita ambil yang ni Okay, kemudian E ni kita pecah lagi, kita ambil yang ni dulu, ID campur ID, iaitu kita guna yang ni. E kita pecah kepada E kita pecah kepada E yang ni, kita pecah kepada E tambah E. Okay. Kemudian E yang ni kita nak pecah kepada apa? So kalau tengok sini dia ada dah start ID campur ID kan. So ini memang tak boleh lah, kita pecah kepada ID lah, kita ambil yang ini. Okay. Campur E tapi bracket ID campur E ni kita tak boleh pecah kepada ID sebab dia ada ID kali ID ni. So jadi kita E ni kita ambil yang ni kali ni, ambil yang ni. So E kali E. So ini kita pecah kepada yang ni, ambil yang ni. Ni adalah ID. Ini pun adalah ID. Okay, so pastry dia sudah berubah. Tapi dia boleh memenuhi pastry ni. Kalau kita boleh lukis pastry ni, maka yang ni automatik kita kata dia adalah grammar tidak ada syntax error. Okay. So nanti you kena tahu macam ni lah, dia akan bagi CFG and then dia akan bagi ni. And then kena boleh lukis. Kalau tak boleh lukis, maksudnya ada error. Tapi soalan tu beritahu semua language tu tidak ada error. So make sure kena boleh lukis.
Right? So ni top down lah, maksudnya kita start daripada atas sampailah kita boleh ke bawah. Okay. You know, obat dulu. Ni contoh grammar bagi language biasa. Maksudnya context free grammar ni bukan untuk coding saja. Kalau untuk kita nak buat checking grammar bahasa Melayu ke, ini bahasa Inggeris lah. Contoh grammar yang kita define dalam CFG, sentence is a production of subject, verb, object, dan ada titik. And then subject tu apa? Kita boleh katakan subject boleh jadi I ataupun a noun ataupun the noun. Okay. Ini subject, verb. Ni contoh-contoh word lah kita kena masukkan. Objek, contoh objek kita boleh ada me ataupun a, and then noun. Yang merah ni adalah terminal lah, maksudnya simbol lah. Okay, yang tak boleh dipecahkan lagi. Yang hitam ni macam noun ni kita boleh pecahkan lagi. So noun ni contohnya cat, bat, rat. Word ni kita pecah lagi. Boleh tambah banyak lagi lah, ni contoh So based on CFG ni, so validate adakah ayat ni memenuhi grammar. The cat sees the rat. Ini memenuhi grammar bagi ni subject, word, object ni. Adakah dia memenuhi subject, word, object. Okay, so yang dalam kes ni, ini context free diagram dia. Dah ada So context free diagram, kita bermula daripada bawah. Kalau yang tadi kita bermula daripada atas, ini kita bermula daripada bawah. Bermula atas juga lah. Okay, center, word, subject, word, object. So kita akan pecahkan. Subject, word, object. Dah ada satu lagi titik sebab dia ada titik sini Okay, sentence, subject, word, object, titik. Ini pecah. Ni. Ini daripada bawah pula Ni tunjuk contoh dia ada teknik dia. Okay, rat ni kita boleh rat ni sebagai apa? Rat ni adalah noun. So daripada bawah ni kita naikkan dia pada noun. The noun adalah the noun. Di sini ada noun adalah objek. Kita pergi di situ. Sees ni apa? Sees ni ada dalam verb. So kita tukar kepada verb. Terus ke atas tu. Cat adalah noun. Kita tukar cat kepada noun. So kita dapat the noun ni. The noun tu apa? The noun adalah, ini dia adalah subjek. So ini akan naik ke atas. So dapat satu pastry. So bila dia memenuhi pastry ni, maka dia adalah correct syntax lah. Okay, tidak ada syntax error. Okay. So katakan dia tidak ada titik So katakan ayat dia the cat sees the rat, tidak ada titik. Maka jika tidak ada titik, awal-awal lagi dah tak boleh nak memenuhi ni. Maka kita akan output, kita beritahu ini ada error grammar. Itu tidak ada titik. Okay, dah tengok syntax pastry tu. Saya nak lukis pastry tu, dah tengok. Satu lagi, bottom up passing, top down passing. Ini ada nota lain. Ni Okay, bottom up passing dia ada teknik kita panggil shift reduce passing dan operator precedent passing. Okay, top down passing yang dipanggil, ada satu teknik yang kita akan tunjukkan kat sini Untuk bottom up passing daripada bawah, daripada simbol yang kat bawah tu kita nak dapatkan pass tree. Jadi daripada bawah kita nak build, last kali dapat start simbol dia. Itu bottom up, top down daripada atas, start
start non-terminal, yang ni kita pecah-pecah huraikan dapat memenuhi simbol yang kat bawah. Kalau ini saya skip lah sebab berarti exhausted buat online ni. Saya skip maksudnya tak masuk exam lah. Ini shift reduce passing ya. Mungkin saya tunjuk sikit walaupun tak masuk exam. Okey, macam mana kita nak buat? Ini adalah bottom up maksudnya daripada input ni kita nak dapatkan adakah dia akan berakhir dengan start terminal, akan dia akan berakhir. Kalau dia berakhir dengan start terminal, maka itu adalah incorrect syntax. So untuk buat bottom up passing, kita boleh guna ni teknik dia, nama dia shift reduce passing. So pertama kita buat 3 table, 3 kolom di dalam satu table, stack, input, action. Okay. So stack ni kita mula-mula kita startkan dengan yang ni. Yang bawah ni perlu ada lah. Okay. Anggapkan yang bawah ni perlu ada. Apalah, agak-agak tidak ada lah. Okay. So anggapkan yang ada atas ni saja, yang atas saja. So mula-mula kita akan letak yang ni stack kosong. Input adalah input yang kita nak check tu lah. So dalam kes ni ID campur ID kali ID ya. Kita nak check adakah ini correct grammar bagi CSG ni. Right. So step pertama dia ada dua option, sama ada kita nak shift atau kita nak reduce. Okay, ada dua option, dua action lah. Satu nak shift ataupun nak reduce. Dalam kes kalau reduce kita kena tengok kat sini. Okay, kalau shift kita akan shift satu non-terminal pergi ke sini. Okay. So dalam yang pertama ni kita tak boleh reduce lah sebab tak ada apa lagi kat stack dia. So yang pertama mesti shift. Shift yang pertama ialah ID ni lah. So, kita shift yang pertama dia, kita tulis shift kat sini. And then kita shift dia letak di bawah tu. Maksudnya ID yang ni kita letak di bawah. So, yang tinggal adalah campur ID kali ID. ID yang depan ni kita dah shift ke depan ni. Okay, and then sekarang ni kita nak reduce ke nak shift? Nak shift plus ni ke sini ataupun kita nak reduce ID ni. So dalam kes ni kita reduce kita reduce sebab stack ID ni dah boleh reduce. Apa maksud reduce? Kita tukar kepada grammar lah. So ID ni kita tukar kepada grammar. So kita beritahu reduce ID kepada E. Maka yang kita reduce tu kita tulis di next punya line, ID tu dah tukar kepada E. So ini maintain, tak ada berubah. Selepas tu ni tak boleh reduce dah. So option yang ada adalah shift lah. So option yang ada hanyalah shift. Okay. So kita shift E campur ID kali ID. Sebab plus ni kita dah shift lah. Plus ni kita dah shift. So langkah seterusnya adalah ini tak boleh nak reduce sebab E plus tidak ada dekat sini, tidak ada E plus. So kena tak nak kena shift lah. So shift lagi shift lagi iaitu shift ID ke sini . So dalam kes ni E campur ID, ID ni kita boleh reduce ke boleh shift? Kita boleh reduce sebab ID ni kita boleh tukar kepada E. Jadi kita kata reduce E ID kepada E, so kita akan dapat yang ni. Okay. Yang ni pun sama juga. Ini ada benda lain ni, ini tak apa saya tak nak explain ni. E campur E sebab kita dah reduce ID kepada E. Lepas tu next step kita ambil, saya tukar. Okay, dalam kes ni saya nak reduce saya nak reduce. Sebab dah boleh reduce, kita reduce lah E plus E kepada E . Okay, so kat sini bila kita reduce dia akan jadi E. Ni masih lagi ada star sebab kita tak shift. Saya reduce. Okay. Saya diri dulu .
So ini dah tak boleh nak reduce lagi. So apa option yang kita ada hanyalah shift star. Jadi kita shift dulu dekat sini ya. E masih ada, cuma kita shift star ya. So yang tinggal dekat sini adalah ID. Okay. And then kat sini kita tak boleh buat apa juga. Sebab sini E star ni tak boleh nak reduce, so kena shift juga. So next line ni kita shift ID. So E kali ID. So sini dah tinggal kosong lah sebab kita dah shift ID. Cuma step yang seterusnya kita boleh buat apa? Adalah kita reduce ID E tu ID kepada E ya. So reduce tulis kat bawah E kali E. And then kita reduce lagi E kali E kepada E. Okay. And then since ini dia ada state of shift reduce, dia ada dua lagi state, iaitu satu sama ada accept ataupun reject. So sekarang ni string dah habis, nak shift pun tak boleh, nak reduce pun tak boleh. Kita tengoklah jika dia berakhir dengan starting non-terminal, maka action yang seterusnya adalah kita accept. Maksudnya tidak ada error. Okay. Tapi ni tak masuk exam lah. Cuma kalau masuk, ni macam ni lah soalan dia. Ni tak apa, saya skip yang ni. Ini top down Top down tu adalah kita guna brute force Kita daripada starting terminal kita test CFG yang pertama tak jadi, test CFG yang kedua tak jadi, test CFG yang ketiga tak jadi. Kita akan buat brute force, dipanggil brute force maksudnya akan sentiasa test lah. Tapi untuk buat top down grammar kita mesti tidak ada dua benda ni. Mesti tidak boleh left recursive dan mesti tidak ada left factor. Baru kita boleh buat top down. Kalau tak dia akan jadi infinite. Bermaksud contohnya macam ni saya nak explain tentang maksud dia top down tu. Dia akan jadi infinite sebab macam ni lah. Katakan input dia CAD, ni grammar dia CAD, CAD. So kita akan test yang pertama as CAD. And then yang kedua, C ni dah tak boleh nak derive, D pun tak boleh nak passing. Yang keseterusnya adalah A. A kita boleh ambil BC ataupun A, kita boleh ambil BC ataupun A. Okay. Okay, so mula-mula kita akan test BC. So BC, C, B, C, D. So tak betul. Kita akan ambil yang A pula. C, A, D baru betul. So kalau ada banyak, dia akan test banyak kali. Tapi kalau grammar kita ada left recursive dan ada left factor, dia tak akan berakhir. Dia akan jadi infinite. Dia akan jadi infinite. Jadi ada isu seterusnya, kita kena, kalau tak nak bagi infinite tu, untuk top down ni tak nak bagi infinite, kita kena eliminate dekat grammar ataupun dekat CFG kita, kena buang left factor, kena buang left recursive. Tak nak habis ni. Okay. Left factor lah, kita tengok left factor dulu. Left factor dia macam ni je. Contoh dalam CFG kita ada ini left recursive X, katakan X ni CFG kita, X campur T. Okay. Kita tekan ID ya. Okay, left recursive. Apa maksud left recursive?
left recursive. Di whiteboard ni dia kurang sensitif sikit lah. Okay, apa maksud left recursive? Left recursive, maksud recursive tu berulang maksudnya dia berulang. Yang sebelah kanan ni dia berulang dengan sebelah kiri kan. X ni belah kiri tapi dia berulang dekat belah kanan. So ni dia panggil left recursive. Katakan ini pun ada juga. Ini ID ataupun T okay. Ini pun dia berulang. Maksudnya dalam T ni dalam dia punya yang sebelah kiri, sebelah kanan ni dia adalah left recursive, berulang daripada sebelah kanan. Itu dia panggil sebagai left recursive. So kalau dalam grammar kita, dalam context free grammar kita ni ada left recursive, kita kena buang dulu ataupun kena eliminate dulu left recursive tu. Macam mana cara nak eliminate? Dia makan Ni left recursive Kalau nota dia akan bagi ni nota dia. Tu kena faham lah baca dia. Bagi masa dulu untuk baca. Ada saya rehat sekejap. For each non-terminal x yang ada left recursive tu kita pecah kepada dua grup. Satu yang left recursive, yang ada left recursive. Satu lagi yang tidak ada left recursive. Kemudian kita eliminate left recursive by rewrite this rule into yang itulah. Rewrite the rules. Senang itu. Tapi kena faham lah. Okay. Step yang pertama pecah dua. Step yang kedua tulis balik macam dalam bentuk format macam ni. Okay. Okay, kita pecah dua. Maksudnya kita fokus pada X dulu lah. T pun ada left recursive tapi kita fokus pada X dahulu. So kita pecah dua, maksudnya katakan yang ni ataupun satu lagi kita buat C untuk nampak ada dua ataupun ada tiga ataupun A, B. Okay. So pecah dua, macam mana kita fokus pada X dulu, T kita tak buat lagi. So kita pecahkan X kepada dua, satu yang ada left recursive, satu yang tidak ada left recursive. Yang ada left recursive adalah yang ni ada left recursive. Okay. Yang dua ni tidak ada left recursive kan. Sebab C dia tidak ada X. AB pun tidak ada X, tapi yang ni ada X. So ada dua lah. So kita buat yang pertama dulu. So kita pecah X campur T. Ini yang ada left recursive. Yang tidak ada left recursive X, C atau AB. Right. So step pertama dah siap, pecah pada dua, iaitu yang ada left recursive, yang ni left recursive, yang ni tidak left recursive. Untuk X saja, T kita tak tengok lagi. Untuk dia kata, kita tengok baca nota dia. Okay, ini step pertama dah siap. Satu yang ada left recursive, satu yang tidak ada left recursive. Step yang kedua kita eliminate. Maksudnya yang ada left recursive ni kita buat macam ni. Jadikan dia X standard and then kita move X standard tu ke belakang. And then kena ada satu lagi epsilon. Okay, apa maksud ni? Okay, maksud dia ini yang ada left recursive ataupun group yang pertama, group yang ni. Kita tengok yang group pertama tu. Untuk group yang ni yang hitam ni. Okay, untuk yang ni saja dulu. Okay. Yang ni apa kita perlu buat adalah kita buat X, kita tukar X ni kepada X standard. And then ni sama. Mana-mana yang tidak left recursive iaitu yang ni. Okay, yang ni. Tulis balik.
campur T. And then belakang ni kita akan tambahkan dengan X standard. Okay. Itu step yang satu lagi, ada satu lagi. Atau kita tambah satu lagi epsilon. Okay, kita tengok balik . Yang ni tukarkan kepada X standard, and then X standard letak belakang, and then depan ni apa-apa yang tak berkait dengan dia tu kita letak depan. And then ada satu lagi kena letak epsilon ataupun saya buat atau lah. Kalau tak nak buat atau, okey. Ulang dia. Okey. Pilih belah sini pula. Untuk yang ni, apa yang perlu kita buat adalah jadikan dia X standard. And then belakang ni pun ada X standard, X prime lah ataupun X standard lah. And then yang depan dia ni tidak berkait, kita letak depan dia. Campur T. Okay, yang satu lagi X standard, dia ada epsilon. Okay. Untuk yang kedua iaitu yang ni. Yang ni just tambah X standard saja. Untuk step yang kedua just tambah X standard saja. Untuk yang kedua, untuk yang ni pula, just tambah X standard lah. Maksudnya yang ni X, C, just tambah X standard je belakang dia. X prime, X, A, B, just tambah X prime saja. So ni jawapan bagi X. Selepas kita eliminate left recursive dia. Okay. So CFG bagi X ni dia dah jadi macam ni lah. Okay. Lepas kita eliminate untuk tu. Kemudian untuk T pula. Okay, kita tengok T pula. T pula T pun sama, pecah dua. So ada dua kat situ. Grup yang pertama T yang ada left recursive iaitu TA. T yang tidak ada left recursive iaitu TID. Okay, ini grup yang kedua yang tidak ada left recursive. Yang ni ada left recursive. Terus saya buat warna lain. Okay, T yang tidak ada left recursive, T ID. Ni kita fokus pada T saja, yang ni je. Okay, so apa dia kata kena buat adalah yang pertama, untuk grup yang pertama dia buat T tanda, ini pun letak di belakang dia T tanda, and then kita buang. Kita buang dia punya ni. Okay, untuk yang tidak ada recursive ni, kita just tambah belakang dia T tanda. Okay. So dua ni adalah CFG baru bagi yang ni. Okay. CFG baru yang sudah tidak ada left recursive. Itu saja pasal left recursive. Okay, tak apa, nanti kita buat exercise lah. Habis pasal left recursive . Dan seterusnya kita tengok left recursive settle. Left recursive settle. Seterusnya left factor. Saya start dengan left recursive dulu, tak apa. Left factor pula . Okay, so ni left recursive, left factor. Ini boleh tengok balik lah. Kita tengok dia sama je ni. Okay. Ni pecah kepada dua. And then yang ni kita jadi E prime plus T and then E prime. Dan kena make sure jangan lupa mesti ada epsilon. Tadi tu
Ini saya tertinggal satu Iaitu dia mesti ada epsilon satu lagi. So ni kita nak tengok left factor. Left factor. Okay, left factor dia adalah dia tak berkait dengan yang sini lah. Dia berkait dengan yang dalam ni. Tapi dia berulang. Berulang dekat dalam ni, dia tak berkait dengan sini. Yang kalau berkait dengan kat sini dia adalah left recursive. Left factor dia hanya berulang dekat sini. Contoh apa yang sama kat sini, A ni sama. So ni dipanggil left factor, A sama. Atau ni dah ada A. So cara nak transport dia senang, ni lagi senang. Kita buat yang mana sama tu kita buat is A prime and then A prime tu kita asingkan. Okay. Tengok contoh. Ni ada contoh tapi saya tak nak tunjuk contoh ni boleh refer balik kemudian. Okay. Tadi left recursive. Ini left factor. Left factor. Left factor ni kita ada X. Kita ada A, B, C atau A, B, D atau A, B lah, A, B, E, F. Okay. Ada left recursive tak kat sini? Tidak ada sebab dekat sebelah kanan tu tidak ada X pun. Tapi dia ada left factor. Okay, dia ada left factor iaitu kalau kita tengok dia ada persamaan. AB ni sama dengan AB yang ni, ini pun sama dengan AB yang ni. So ni dipanggil sebagai left factor. So, macam mana nak buat left factor ni? Mudah je. Ni kita nak convert kepada left factor. Yang pertama X, kita buat ini. Mana yang sama kita buat sebagai sama sebagai XI X prime, X standard. X standard. Sorry. Mana yang tak sama sih? Okay. Step dia adalah kita tulis X ni. And then mana yang sama kita tulis balik. Mana yang sama adalah AB. AB ni sama. Yang tak sama kita buat sebagai X standard. X prime. And then X prime ni kita tulis kat bawah ni. X prime. Mana yang tak sama lah, iaitu C. C ni tak sama. C ataupun D ataupun E, F. Okay. Itu untuk kita eliminate left factor. Senang je. Okay, mana yang sama, AB ni sama. AB ni pun sama. Ini pun sama. Kita tulis X. Ambil yang sama, yang tak sama buat X prime. X prime ni tulis balik lah yang tak sama. C, D, E, F. E, F bukan E prime. Right. So katakan kes lain kes lain. Tak susah pun ni X prime. Okay, X lain pula kita buat A, katakan sini A, C, D. And then ada A saja. And then ada A, C, D. Okay, so kalau kat sini kita tengok mana yang sama. Dia yang perlu kita check adalah dia kena sama semua lah.
Kita boleh consider AC ni sama dengan yang ni Boleh buat macam tu. Okay. Ataupun kita boleh juga buat A ni Ni AC So dalam kes ni saya nak buat A ni sama. A ni sama. A ni pun sama. Okay, dalam kes ni kita kena buat yang paling pendek lah. Okay. So apa perlu buat adalah nak transform, nak eliminate lah factor dia X. Yang sama tulis yang sama, yang tak sama buat X prime. Okay, X prime tu apa? Yang tak sama tu, iaitu CD ataupun ini dah jadi epsilon sebab dia kosong lah. Sebab A ni kita dah ambil sini, so sini dah tak ada A. Sini kita buat epsilon. Yang ni just movekan CB. Okay. Lepas kita dah buat ni, ada lagi yang sama kan? Ini masih lagi sama. So dalam kes ni, kita buat balik X standard. Ini kita rewrite balik X standard kepada yang sama tulis, yang tak sama sebab X prime dah ada, X standard 1 dah ada, kita buat X standard 2. Okay, X standard 2 adalah yang tak sama, iaitu B epsilon dan D. So jawapan kita adalah yang ni context free grammar dia, ini yang kedua, ini yang ketiga. Boleh? Ni left factor eliminate Buang left factor. Boleh faham tak? Alright. So dah habis lah kelas untuk hari ni. Lama-lama saya pun nak lah. Ada soalan tak? So untuk contoh lain semua dah ada kat sini Semua dah nota ni dah ada. So ini masuk exam lah. Dah habis. Itu sahaja untuk hari ini. Basic sebenarnya kalau ikutkan saya kena cover ni untuk semantic analyzer dan symbol table sekali dengan hari ni. Ni pun masuk final juga ni. Okay, dua ni. Tapi tak apa, saya habis kat situ dulu. Sebab kalau ikutkan next week kita dah masuk kepada assignment. So buat develop a calculator compiler. Kita buat compiler untuk calculator. So kita akan buat grammar dia. So basically ini saya akan demo kan macam mana nak buat compiler bagi calculator tu. Dan selepas tu you all kena buat video sendiri untuk tunjukkan macam mana nak buat compiler. Basically repeat apa yang saya nak explain lah. Itu saja assignment dia. Okay, so next week saya akan explain tentang lab activity tu. Sebelum tu saya akan masuk yang ni dulu. Semantic analyzer dan symbol table. Ini pun ada 2 soalan. 20-20 markah dekat final. Next week lah. And then assignment sikit. Mungkin assignment saya cuba buat kalau boleh minggu ni. Saya sempat buat video. So nanti you all tengok je lah video tu. And then dah boleh start buat assignment. Buat video sendiri And then 1 minggu lagi tu untuk preparation, you preparekan assignment tu. Dan minggu akhir adalah untuk you hantar video lah. Ataupun mungkin kena ada pembentangan. Nanti saya fikirkan kalau sempat kita buat pembentangan. Sebab kena ada sesi soal jawab. Alright. Alright, itu sahaja kelas pada hari ini. Ada soalan tak?
Okey, kalau tak ada, sabar dulu.